insya-Allah. Betul Ustaz. So katanya boleh faham. Bila baca ayat yang pertama boleh gambarkan apa Betul. maksud dia. Betul. Okey, baik. Jom kita sama-sama permulaan ini kita baiki ataupun kita tahsin ataupun kita baca surah Al-Fatihah kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan Al-Fatihah ya, satu surah yang kita akan ulang daripada Abu Sa'id Al-Mu'alla berkata pada ketika saya sedang melaksanakan solat tiba-tiba Rasulullah memanggil ya, Rasulullah panggil. Cuba tuan-tuan bayangkanlah ya, kalau katakan orang yang kita hormati tiba-tiba panggil kita ya, tiba-tiba panggil kita, dan ketika itu beliau awal-awal ni tak datang tapi lepas tu datang. Masya-Allah. Rasulullah memanggil kerana nak mengajarkan Al-Fatihah ya, dan bila bercakap tentang mengajar Fatihah, kalau orang kata saya nak bagi awak teknik, kalau awak amalkannya awak berjaya, masya-Allah kan. Sudah tentu ramai orang kata wah saya nak tips tersebut kan, confirm dan ini daripada hadis ya, riwayat Ahmad ini menyatakan bahawa sahabat itu bersama Rasulullah diajarkan Al-Fatihah. Itulah Fatihah yang kita baca sebentar tadi yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perasan ustaznya, ba sin mim ini tidak ada alif ya, betul. Ba sin mim terus tiga kali, terus tiga perkataan saya. Tiga huruf. Tiga huruf ya. Jadi kalau kita tengok dalam wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, bacalah bismi juga ya, tapi ada ba alif sin mim ya. Perbincangan ulama tentang perkara ini salah satunya ialah di sini tidak ada alif, di sana ada alif. Terlebih satu alif sahaja pun ada manfaatnya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kerana dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Di sana bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Bila dalam Al-Quran ini bertukar tashkil, dia punya apa Ustaz? Baris dia. Bertukar baris, bertambah huruf, bertukar huruf je. Alif jadi ain saja ya. Alif a, kalau a itu lebih sikit, dah tahu dah bahawa ini lebih susah. Jadi bila ada lebih huruf di dalam surah Al-Alaq, baca dengan nama Tuhan itu sebenarnya lebih susah ya, tetapi bismillah ini adalah bacalah ataupun dengan nama Allah, ini sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah. Jadi ia sebagai panduan untuk kita tuan-tuan ya. Kalau katakan bismillah ini kita tak sebut dalam hidup kita, ataupun kita tidak mahu bergantung kepada Allah, sepatutnya segan ya. Kerana apa? Kerana dalam ayat ini tidak ada nama kita. Katakan saya bercakap sekarang dengan nama Allah kan, dengan nama Allah. Tak ada pun saya bercakap, saya menulis. Pasal apa? Pasal sebenarnya bila kita melihat perkara tersebut, apa maksudnya? Perbuatan kita ni tak ada weight, tidak ada kesan besar pun sebenarnya. Yang paling besar adalah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah surah Al-Fatihah yang akan kita tengok berkali-kali Ustaz ya. Kita harapnya waktu Zuhur nanti ketika kita sembahyang, kita tahu bahawa ya Allah, aku solat ini dengan nama-Mu, dengan bantuan daripada Allah. Sepatutnya itu lebih natural ya, mudah ya, kerana ini tidak ada alif berbanding dengan surah Al-Alaq. Maksudnya setiap benda yang kita nak buat, perkara yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan, mestilah kita dahului dengan bismillah. Bismillah. Maka pasti Allah akan permudahkan. Ya. Dan hadis menyatakan bahawa sesuatu perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah itu fahuwa abtar. Terputus keberkatannya. Moga-moga ini panduan yang kita amalkan dalam solat dan di luar solat. Baik.
Kita hari ini Ustaz sebenarnya Fatihah sedikit ya, segmen sedikit je. Tapi kita nak teruskan pada halaman kita yang kedua. Mari kita lihat kepada surah Al-Baqarah. Apakah sinopsis surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5? Jom kita saksikan. Baik, begitulah sinopsisnya. Pada ayat 1 hingga 2 ini kita akan melihat kepada kitab yang tiada keraguan sebagai sumber hidayah, dan juga pada ayat 3 hingga yang kelima menjelaskan 5 ciri orang bertakwa yang berjaya ya. Jadi ini adalah 5 ayat sahaja pada surah Al-Baqarah, dan mari sama-sama kita baca Ustaz ya. 1 hingga 3 dululah Ustaz. Ya. 1 hingga 3 dahulu. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya kasih sekalian, kita bersahabat dengan Al-Quran lagi pada hari ini. Jom kita kalau boleh kita tanamkan azam kita kuatkan semangat kita. Jika bolehlah kita jangan terlepas walaupun satu ayat. Kita baca tu kalau boleh jangan kita terlepas walaupun satu ayat. Suatu kadang sekadar mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berada di pejabat dan sebagainya, mungkinlah boleh ajak sahabat-sahabat yang lain, ataupun mungkin boleh tanyakan bos ke apa kan, boleh tak masa 12 hingga 1 ni kami nak sambil-sambil tu mendengar bacaan Al-Quran kan. Boleh dengar, boleh ikut baca sama-sama, ataupun sekadar kita biarkan ia dipasang ataupun kita ikuti itu sambil kita buat kerja di sebelah kita secara perlahan ke apa. Yang penting kita kalau boleh jangan kita terlepas walaupun satu ayat Dan sebenarnya kalau ini dari segi kaedah membina tabiat ataupun habit ya. Kalau katakan tuan-tuan yang mungkin pukul 12 tak boleh kan. Okey. Jadi katakan ada ulangan pukul 5 ataupun pukul 10 ataupun pukul 6, pilih satu dan konsisten pilih betul? Ya. Cuba juga susun macam mana. Pasal apa? Pasal kalau dia kata pukul 12 tak boleh, nanti saya pukul 5 kan. Dah sampai pukul 5 sibuklah pukul 10 letih, pukul 6 bangun lambat terus habis ya. Dan kemudian dah masuk episod yang baru, dan kemudian kita makin lama makin bertambah. Hari ini baru sedikit 5 ayat yang kita nak dengarkan bersama. Betul, okey ya. Jadi mari kita sama-sama baca. Dan saya nak juga ajak sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ni, kawan-kawan kita ramai Ustaz, lebih kurang dalam 4,000 lebih ni. Saya nak ajak lagi sahabat-sahabat sekalian untuk sebarkan. Dengan cara mana? Share. Klik butang share, sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan itu juga menjadi satu saham Ustaz ya. Betul. Menjadi satu saham kebaikan yang kita buat Ustaz. Baik. Kita nak baca ayat yang pertama hingga ayat 3. Masya-Allah, hari ini bermula Ustaz surah Al-Baqarah. Masya-Allah, surah yang paling panjang Ustaz panjang dalam Al-Quran Ia dinamakan surah Al-Baqarah ini Sanamul Quran. Sanamul Quran. Ya. Dia kalau unta tu dia ada dia punya bonggol itu ya. Kalau gunung itu puncaknya itu dinamakan Sanam ya. Jadi kita sebenarnya baru nak baru mendaki ni ya, bersedia ya untuk mendaki gunung ya, puncak menuju puncak. Ya, subhanallah. Baik, jom kita baca 3 ayat dulu permulaan ini, ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Nanti saya akan terang sikit Ustaz, nanti kita share dengan para sahabat-sahabat kita tentang bacaan kita ni. Ada yang tanda titik 3 ni apa benda apa semua kan, insya-Allah nanti kita akan kongsikan Baik. Saya nak mula Ustaz dengan taranum cubaan saya hari ini, nak cuba taranum Bayati Murattal Ustaz. Murattal. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Surahul Azim ini adalah daripada ayat 1 hingga 3. Kita ada 5 ayat je hari ini Ustaz ya. Macam pendek. Pendek saja ya, tetapi rupa-rupanya yang pendek inilah yang panjang.
Betul, ya, yang pendek inilah yang panjang. Pasal apa? Pasal surah Al-Baqarah ini surah yang turun ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ya, hijrah di Madinah. Jadi selepas Nabi dah 13 tahun menjadi rasul, baru turun surah ini. Tetapi disusun dalam Al-Quran yang sama seperti di langit atas sana itu ialah begini, nombor 2. Untuk tuan-tuan, untuk saya, ya, bila saya bertanya pada cikgu saya, susunan ini penting ke, kan? Dia kata penting kerana ini bacaan untuk umat, ya. Jadi kalau ada yang kata saya nak belajar daripada mana, daripada wahyu pertama ke daripada surah pertama, surah pertama. Saya banyak kali nak surah pertama ke wahyu pertama dulu, kan, untuk menyusun My Quran Time ini. Katanya mula daripada awal, pasal daripada surah pertama surah kedua ni dia ada kaitan. Betul, ya, dia ada, kalau salah seorang daripada Imam Farahi, Syekh Farahi daripada Pakistan, dia kata Quran ini dia ada 7 tiang ataupun tujuh prinsip tunjang, ya. Jadi apabila kita bercakap tentang tunjang pertama ini pada surah pertama 2 3 4 5, insya-Allah. Ya, surah pertama surah Al-Fatihah, diikuti Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa dan juga Al-Maidah. Setiap tunjang itu dia mesti ada makiyah, ada madaniyah. Jadi surah Al-Fatihah kita dah belajar semalam, makiyah, dan kita akan belajar sikit-sikit sepanjang siri My Quran Time ini. Dan 4 lagi itu adalah madaniyah, kerana tunjang pertama ini bercakap tentang perundangan. Biasa orang cakap undang-undang, alamak takutnya, kan. Tetapi sebenarnya ia dibina dengan keimanan daripada surah Al-Fatihah yang kita belajar, yang kita baca setiap hari. Bila kita baca setiap hari, kita akan membina keimanan pada Allah, kita menjadi hamba, kita ikut pada Rasul, ya, jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Kesannya ialah bila Allah cakap, okey, sila buat ini, saya bersedia. Bila kena surah Ali Imran, buat ini, saya bersedia. Surah An-Nisa nanti faraid contohnya, hukum harta pusaka, saya bersedia. Maidah kata jangan makan yang ini, saya bersedia. Kerana apa? Ia dibina dengan keimanan dalam surah Al-Fatihah, dan kita akan pergi surah panjang Ustaz, ya. Surah kalau Baqarah dan surah Ali Imran ini digelar sebagai Zahrawain. Ya. Apa maksud Zahrawain, Ustaz? Dua surah yang sebagai apa ni? Zahrawan, ya, sebagai perhiasan, sebagai bunga yang akan menyebabkan kita akan rasa wah, Al-Quran ni amat menarik, ya. Jadi ayat pertama ini Alif Lam Mim ini dinamakan sebagai huruf muqatta'ah bahasa Arabnya, ya, bahasa Melayunya huruf potong. Jadi orang Arab bila dia dengar sahaja Alif Lam Mim ini, ya Ustaz, ya, dia akan rasa kagum sangat, terutama pada Nabi yang tak pandai baca. Masya-Allah. Nabi tak pandai baca. Kalau katakan orang itu tak pandai baca, tiba-tiba anak tu cakap ABC, sejak bila pula dia tahu ABC? Itu kalau orang Melayu, kan. Ini kalau orang Arab, bila ada cakap, pasal Nabi tak tulis awalnya, jadi bila cakap Alif Lam Mim, ia mengejutkan kepada orang Arab dan dia merasakan bahawa Nabi tak tahu baca, macam mana boleh dapat Alif Lam Mim? Ya. Dan ia adalah nida yang menyeru, menyebabkan orang akan rasa okey, saya akan beri perhatian. Pasal kadang-kadang orang nak dengar nasihat terus susah, Ustaz, ya. Tapi bila ada Alif Lam Mim, apa tu? Macam satu orang kata kejutan lah, ataupun kejutan. Macam apa lah, macam tu lah, kan. Contoh, ya, contoh. Dan itulah dalam Imam Fakhr Razi menyatakan bahawa Alif Lam Mim ini kita tak tahu maksudnya, tuan-tuan, saya tak tahu. Kesannya apa? Ia bukan ilmu baru, tetapi adalah sikap baru kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita kata pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita doa tadi, subhanaka la ilma lana, maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Ya, tambahkan kami ilmu. Dengan rasa khusyuk, tawaduk kita itu, ia akan membuka pintu hikmah dalam diri kita daripada Al-Quran. Itu adalah Alif Lam Mim. Jadi bagi ayah-ayah yang di rumah, ya, yang masih lagi PKP duduk kat rumah, akan jaga apa? Saya tak tahu, nak jadi ayah terbaik, Allah yang tahu. Bagi bos yang sekarang dah masuk ke tempat kerja, walaupun baru habis mesyuarat, apa tengah bermesyuarat, tengah dengar My Quran Time sekarang ini, bila kita tengok saja Alif Lam Mim, ya Allah, aku adalah bos yang tak tahu.
Engkau saja yang tahu ya Allah bagaimana syarikat ini akan bertahan dan akan terus ke hadapan dengan panduan daripada siapa? Daripada Allah. Macam mana nak tahu ilmu Allah? Maka ia membawa kepada ayat yang kedua Ustaz ya, iaitu zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Cuma ada 3 titik tu Ustaz. Cuba biasanya orang kalau pergi beli kasut kadang-kadang dia check juga ada titik tak kan, tapi di sini titik lain. Okey Ustaz. Sila Ustaz tolong bantu mencerahkan sahabat-sahabat Al-Quran sekalian secara ringkas ni Ustaz, secara ringkasnya dalam ayat yang kedua ni ada kita jumpa zalikal kitabul la raiba, atas perkataan huruf ba tu ada 3 titik tu, kemudian fi pun ada satu lagi 3 titik. Jadi ada setengah-setengah pelajar dia tanya Ustaz, yang ni mesin cetakan rosak ke Ustaz? Kata takut dakwah dia tertumpah ke apa? Kata tak, bukan, memang ada signifikannya, iaitu kat sini kita dibolehkan untuk memilih salah satu wakaf, ataupun kalau mungkin ada satu istilahnya dipanggil wakaf ta'anuk, iaitu wakaf yang berkait. Maknanya berkait, makna dia tu barangkali berkait kan. Jadi kita nak berhenti dekat mana, kita seeloknya kita pilih salah satu. Contoh, dalikal kitabul la raib, berhenti kat situ, kadang sambung fihi hudal lil muttaqin. Dan saya pernah dengar pun imam-imam di Masjidil Haram baca dia berhenti pada raib, ambil fihi hudan. Dan ada juga yang berhenti pada fi dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maknanya boleh pilih salah satu. Maknanya pilih salah satu ya. Bukan kesalahan cetakan ke apa, bukan. Kalau berhenti dua-dua boleh tak? La raiba la raib fi boleh tak Ustaz? Boleh juga, tapi kaedah dia macam tu Ustaz. Macam tu kaedahnya seeloknya wakaf itu kita kena pilih salah satu untuk berhenti dia dan kita ibtidak balik. Dan saya jika tak silap ada lagi tempat yang macam ni. Kita akan jumpa nanti dalam siri-siri yang akan datang. Penting Ustaz 5 ayat ni, sebab tuan-tuan dan puan-puan, maaf saya, sahabat-sahabat sekalian, sebab 5 ayat ni memang 5 ayat yang kita selalu baca Ustaz. Selalu baca sebelum tidur. Betul. Kalau ada majlis-majlis atau apa-apa perkara lah, kita akan baca 5 ayat ini, memang menjadi ayat hafalan kita. Betul. Tinggal lagi betul atau tak. Betul. So maka penting untuk, sebab tu saya kata tadi, kalau boleh jangan tertinggal walau satu ayat. Betul. Jadi, tak boleh pukul 12 pukul 5. Tak boleh pukul 10, tak boleh pukul 6 pagi. Jadi ayat yang kedua ini, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau nak tahu apakah ilmu penting, ilmu penting daripada Allah ya, pasal kita tak perlu tahu semua perkara. Betul. Kalau tahu semua perkara, katakanlah saya tahu apa yang difikirkan, apa yang dikomen oleh 5,500 orang di Facebook sekarang, jam kepala saya kan. Kalau saya baca komen sekarang kan, pasal apa? Pasal lemahnya saya. Ayat 1 tadi Allah itu pun sebenarnya sudah menceritakan bahawa Fazrul, kamu tu lemah. Kan? Kamu tu lemah. Jadi kerana lemah itu Allah bagikan satu kitab, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Zalika itu sebenarnya itu ya, tapi diterjemahkan ini ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya zalika ini mencerminkan kepada kitab ini Ustaz ya. Dia sebenarnya sebagai satu kemuliaan. Masya-Allah. Satu kemuliaan. Bila kita baca kitab ini, itu sebabnya tuan-tuan yang berada di rumah ada air sembahyang kalau boleh ya. Kalau boleh ketika baca, terutama waktu ustaz baca ya, kalau boleh dengar dan diam. Ya, jangan pula kita buat apa bising-bising ke. Kalau tak, kita tutup dulu, dan kemudian sambung baliklah pukul 5 nanti ke, tengok balik. Terutama bahagian Quran. Kalau masa saya bercakap tak apa ya. Pasal apa? Pasal itu adab yang diajarkan dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Alkitab ini daripada perkataan kaf ta ba. Kita nak tengok perkataan pilihan kita pada hari ini. Mari kita tengok apa maksud kaf ta ba. Maksudnya ialah asalnya menulis. Ya, kalau kita tengok slide kita, iaitu kaf, ta dan juga ba. Iaitu berapa kali berulang di dalam Al-Quran, mari kita perhatikan, iaitu dia berulang sebanyak berapa kali itu? 319 kali. Masya-Allah, masya-Allah. Banyak berulang dalam Al-Quran ya, kaf ta ba ini. Jadi asalnya tulis ya, dan kalau tengok pada Asfahani, satu daripada ulama bercerita tentang maksud perkataan ini, menjahit kulit dengan kulit. Ya. Apa kaitan kulit dengan tulis dengan Alkitab? Itulah bahasa Arab. Hari ini perkataan kedua tuan-tuan. Semalam ha mim dal ya, banyak kali berulang. Hari ini kaf ta ba ya, iaitu menjahit kulit dengan kulit. Kalau katakan katabtu as-siqa, itu maksudnya aku menjahit
membuat tempat minum air daripada kulit. Kulit tu sambung dia jadi macam kendi kan, tempat letak air pada zaman dulu zaman sekarang lah ya. Jadi kataba ini maksudnya mencantumkan kulit dengan kulit, mencantumkan huruf dengan huruf, mencantumkan perkataan dengan perkataan, jadi akhirnya jadilah tulis. Masya-Allah. Ya, dan tulis dengan tulis, lembaran demi lembaran jadilah Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah buku yang tertulis, dan bila cakap tentang kitab ini ada kaitan dengan sesuatu yang termaktub, ya, tentang sesuatu takdir, ya, tentang apa lagi maksud yang dijelaskan oleh Asfahani, saya bacakan, iaitu satu kewajipan sebagai satu keinginan. Itu sebabnya kalau tuan-tuan yang mengkaji psikologi ada istilahnya journaling. Bagi tuan-tuan yang dengar My Quran Time ini, catat nota kan. Sebenarnya bila kita journal, kita tulis, dia akan menguatkan lagi keinginan kita. Ini dikongsikan oleh Asfahani. Dia kata kalau seseorang itu ada keinginan, dia akan ada ketetapan, dia akan berucap, dan tanda kekuatan kepada apa yang dia nak buat itu tulis. Masya-Allah. Ya, sehingga kan zalikal kitabul la raiba fi, makin banyak tuan-tuan baca Alkitab ini, sesuatu yang tertulis ini, ia akan menguatkan lagi keinginan kita untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan yang kita buat itu adalah berdasarkan takdir daripada siapa? Masya-Allah SWT. Alif Lam itu merujuk balik kepada Allah. Ini bukan buku biasa-biasa, ya. Ini buku luar biasa dan tidak ada keraguan, petunjuk kepada orang yang bertakwa, ya. Dan bercakap tentang tidak ada keraguan, inilah yang kita menarik Ustaz, ya, pasal dalam pemikiran kita ni ada banyak ragu-ragu. Kadang-kadang kita tak jelas sesuatu perkara. Paling kurang bila tuan-tuan berinteraksi dengan Alkitab ini, apa yang boleh kita buat? Nombor satu ialah kita baca terjemahan. Itu sebab dalam My Quran Time saya akan baca, kadang-kadang baca terjemahan. Betul, kan? Nombor satu. Nombor dua ialah kalau kita ada bahasa Arab sikit, keraguan itu lagi jauh daripada kita. Betul. Ya, kalau baca terjemahan kadang-kadang kita rasa macam ini cerita pasal kitab, kat sana kitab, kat kita apa ni, kan? Itu nombor satu. Tak apa. Bila tuan-tuan dalam My Quran Time ataupun berjumpa ustaz, ada peluang belajar bahasa Arab, bila tengok zalikal kitab ada alif lam, oh ini bukannya indefinite. Oh, bahasa Inggeris ustaz, ya. Ini adalah definite. Ini adalah bukan nakirah, ini adalah makrifah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Melayunya ialah ini kitab tertentu, bukan kitab biasa-biasa. Spesifik. Ya. Jadi bila tengok itu kita kata okey, ini bila tengok Al-Quran ini dia bukan buku biasa. Masya-Allah. Itu orang belajar bahasa Arab tahu, dan kita akan kongsikan dengan tuan-tuan. Dan kalau level yang ketiga itu kita tadabbur balik, tengok sebenarnya hudal lil muttaqin. Saya ada baca huda ini dalam surah Al-Fatihah. Iaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah jawab dalam ayat ini. Inilah jawapannya. Inilah hidayahnya. Jika kamu betul-betul nak menuju syurga, lurus, straight to the point, inilah jawapannya. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar tuan-tuan. Kita menyambung kembali My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada siri yang kedua pada hari ini kita melihat kepada surah Al-Baqarah, surah yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ingin memimpin kepada golongan Yahudi, Nasrani, Aus dan Khazraj. Mereka itu bergaduh di Yathrib, asal nama kepada Madinah, dan panduannya itu siap dengan perundangannya ada dalam surah yang mempunyai 286 ayat ini. Dan surah inilah yang kita baca sebentar tadi Ustaz, ya. Dia cakap tentang perkataan yang kita belajar tadi, Alkitab. Dia adalah satu perkataan yang besar, ya, yang
memang banyak berulang dalam al-Quran dan ia adalah hidayah kepada orang yang bertakwa. Hidayah pada orang bertakwa. Jadi sebelum kita meneruskan apakah hasil orang bertakwa ni, ciri orang bertakwa ini, kita nak tengok dahulu kepada apa unsur tajwid yang kita boleh belajar pada hari ini. Ustaz, ya. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Saya selalu sebut sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni bersahabat. Tuan-tuan dan puan-puan bersahabat dengan saya. Kita semua bersahabat dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling istimewa, kita bersahabat dengan Al-Quran. Dan istimewa lagi, kita harap dan kita doa pada Allah SWT satu hari nanti Al-Quran akan declare, akan umum, ini BFF aku, Quran kata. Allahu Akbar, kan? Syafaat Al-Quran itu untuk siapa? Untuk sahabat dia, kan? Li ashabi. Jadi mudah-mudahan dan saya nak jemputlah, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk ikuti ataupun join kami dalam FB Sahabat Al-Quran di FB, Facebook Sahabat Al-Quran. So boleh ikuti kat situ apa juga perkembangan hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Boleh join kat situ insya-Allah. Jadi untuk segmen tajwid pada hari ini kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitu semalam kita berkenalan dengan pengenalan ilmu tajwid. Hari ini kita nak tahu pula faedah mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, menjaga daripada melakukan kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Panjang pendek, dengungnya, mat, sebutan huruf, tebal tipis, nak berhenti, nak kat mana, nak sambung kat mana, masya-Allah banyak tu. Yang kedua, memberi keyakinan dalam pembacaan Al-Quran yang betul. Subhanallah, memang pun bila kita baca tu kadang-kadang kita keliru, alamak yang ni dengung ke tak dengung, yang ni panjang ni berapa harakat, 2 harakat ke 2 rakaat. Tertukar Ustaz, 2 rakaat perginya panjang. Dan yang ketiga, iaitulah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita tidak ada keyakinan dalam bacaan kita, kita akan jadi tak nak baca Ustaz. Tak nak baca. Tak nak baca, nanti salah. Satu lagi, dia akan, kita baca juga Al-Quran tapi berlaku kesalahan Ustaz. Betul. Jadi kita takut kita tak mencapai perkara yang ketiga tu, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka itulah antara faedah mempelajari ilmu tajwid. Jadi itu sesuatu yang boleh kita baiki Ustaz, pasal bila kita baca dengan baik ini Alkitab, jadi kalau katakan semalam Ustaz bercakap tentang kalau katakan tersilap ke apa sebagainya, kita akan belajar lagi dan lagi pasal dia manual SOP. Contohnya kalau katakan kita tersalah, tersalah dari segi maksudnya, katakan an'amta jadi an'amtu. Memang susah tuan-tuan, kan? Terutama kalau katakan orang yang akan datang dengar kita, ingatkan memang an'amtu, kan? Rupanya nikmat yang aku bagi, kan? Nikmat aku bagi, apa yang aku boleh bagi, kan? Tapi an'amta itu maksudnya engkau beri, iaitu merujuk pada Allah SWT, kan? Jadi itu tajwid yang kita akan belajar, dan inilah Alkitab yang memberi manfaat hidayah kepada orang yang hudal lil muttaqin, hidayah kepada orang bertakwa. Ada orang tanya Ustaz, kalau katakan Quran ini hidayah pada orang bertakwa, kalau saya ni tak bertakwa? Kan? Kalau tak bertakwa. Rupa-rupanya takwa ni Ustaz, dia ada 2 jenis. Dua jenis. Kalau tuan-tuan kita tengok kepada pasal ini surah Baqarah, ini surah Madaniyah. Kalau surah yang lebih awal turun namanya surah Asy-Syams. Okey. Tuan-tuan di rumah mungkin hafal, iaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua orang sebenarnya Allah telah ilhamkan fujur, tentang keburukan dan juga takwa. Yang takwa itu berbeza dengan takwa di sini. Takwa di sana itu semua orang ada, kecualilah dia rosakkan takwa tersebut. Orang bukan Islam pun ada dia punya fujuraha wa taqwaha. Yang itu syarat penting untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian bila dia dah berinteraksi dengan Quran, Quran memberi kesan kepada dia menjadi orang al-muttaqin. Ini ada al. Itu sebabnya belajar bahasa Arab kita tengok ada al. Kalau al ini maksudnya ini bukan biasa-biasa. Kalau tuan-tuan nak senang ingat, kalau tak ada al itu biasa-biasa, tapi kalau ada al itu bukan biasa-biasa. Kita kena beri perhatian mengapa Allah letak al di situ. Maksudnya ini betul-betul bertakwa. Masya-Allah. Betul-betul, Dan bila betul-betul dia lebih kurang macam inilah Ustaz, kalau saya dulu belajar salah satu yang saya belajarlah, kan, kejuruteraan kimia. Itu belajar baru, belum jadi engineer lagi. Bila dah kerja betul-betul baru dinamakan al-jurutera. Kalaulah boleh buat begitu, untuk kita mudah faham. Dan apakah ciri orang yang betul-betul bertakwa ini? Satu daripadanya yang ayat 3 tadi tu. Masya-Allah. Percaya perkara ghaib, mendirikan solat, infak
daripada rezeki yang diberikan. Ya, jadi kita nak baca sekali lagi ayat 3 terus ustaznya sampai ayat ke-5. Kita nak memahami ciri orang bertakwa, kesan apabila kita banyak berinteraksi dengan Alkitab yang kita sedang ikuti sekarang ini. Ayat 3, 4, 5 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Saya sambung tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita sambung bacaan kita ayat 3, ayat 4, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih Ustaz membacakan ayat 3, 4, 5 ini. Ini kalau ayat 3 ini Ustaznya, dia sebenarnya sinopsis kepada keseluruhan surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Ya, tuan-tuan. Nampak macam ringkas sangat kan? Yang pertama, orang yang betul-betul bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya perkara ghaib. Masya-Allah. Ya, percaya perkara ghaib. Yang kedua, mendirikan solat dan daripada sebahagian rezeki yang kami kurniakannya dia infakkan. Masya-Allah. Ya, memang pendek ya, tetapi sebenarnya bercakap tentang percaya pada perkara ghaib, awal kebanyakan daripada juzuk pertama ini cakap pasal Quran, pasal iman apa sebagainya, itulah yang kita akan ikuti selepas ini tuan-tuan sekalian. Juzuk pertama. Juzuk pertama. Juzuk kedua nanti bila kita masuk juzuk kedua, dia pasal apa? Banyak pasal solat, pasal apa? Pasal undang-undang, pasal perubahan apa Ustaz, kiblat. Ya, itu pada juzuk yang kedua, undang-undang yang berkaitan solat paling tinggi, di bawahnya ada undang-undang yang lain, termasuklah bercakap tentang haji dan sebagainya. Dan yang ketiganya kita dah boleh teka. Kalau tadi allazina yu'minuna bil ghaib juzuk pertama, wa yuqimunas solah juzuk yang kedua, ya, banyak cerita pasal solat dan undang-undang. Yang ketiga apa Ustaz? Yang tertinggal lagi daripada ayat nombor 3 tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Di hujung nanti juzuk yang ketiga banyak cerita pasal infak. Masya-Allah, hebatlah. Tiga benda ni dalam ayat satu ayat ni je nanti akan memanjang di dalam surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Jadi kalau kita pergi waktu malam tengok bintang, kita rasa macam cantik bintang ni, tapi kita tak nampak apalah susunan bintang. Subhanallah. Ya. Tetapi bagi orang yang selalu tengok bintang, selalu sangat, apatah lagi kalau belajar ilmu, tengok balik, oh kat sana tu ada bentuk, yang sana ada bentuk. Itu bagi orang yang selalu memerhati. Yang harapnya pada tuan-tuan bila banyak kali memerhati Al-Quran, ya Ustaz ya, banyak mengikuti mempelajari Al-Quran ini, nanti kita akan nampak macam ada pattern lah. Dan pattern itulah dia namanya tadabbur tadi tu. Bila kita tengok tu tadabbur, sebenarnya yang itu level 3 kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Jadi kalau tuan-tuan belajar sendiri mungkin nampak sendiri. Tapi kalau dalam My Quran Time ni kita kadang-kadang baca terjemahan, Ustaz ya. Nombor 2-nya kita belajar sikit, ada bahasa Arab sikit-sikit. Dan yang ketiganya, sekali-sekala kita tengok apakah apa istilahnya mutiara-mutiara. Kalau masuk laut itu nak kena selam ke bawah, dapat dia punya mutiara, bawa kepada tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, yang harapnya tolong kita doa sama-sama, ya, kita dapat perkara tersebut. Jadi apa yang berlaku pada ayat 3 ini, allazina yu'minuna bil ghaib, percaya perkara ghaib. Quran dia menyebabkan kita ini percaya perkara ghaib. Ya, perkara ghaib ini Ustaz ya, sebenarnya adalah satu perkara yang amat powerful. Masya-Allah. Contohnya
saya bukan nampak pun tuan-tuan yang 5,800 sekarang ni, tak nampak pun. Yes. Ya, tetapi kerana ada ilmu ya dan percaya sebenarnya ada orang yang sedang online sedang mendengar sekarang. Jadi kesannya apa? Yes, kita dapat manfaat. Banyak kejayaan-kejayaan besar di dunia ini dia bukan dengan perkara yang kita nampak depan mata. Kalau depan mata saya dengan ustaz je, ustaz berdua je. Yes, kan? Tetapi kerana perkara tak nampak ya, dan allazina yu'minuna bil ghaib ini bukan sekadar biasa-biasa, tetapi al ghaib itu merujuk kepada percaya pada Allah yang kita tak nampak, percaya pada para malaikat. 6 rukun iman yang ada itu semuanya adalah al ghaib. Bagi setengah orang dia rasa tak jelas, tetapi bagi orang yang baca al-Quran makin lama makin jelas. Makin lama kita rasa bahawa ya Allah, betul lah ya Allah, COVID-19 ini engkau beri untuk kami kembali padamu ya Allah. Kita nampak perkara tu. Bagi setengah orang kata, menyusahkan betul lah virus kan. Asyik datang dulu ada SARS, ini ada COVID-19 kan. Susah betul. Tetapi bagi orang yang nampak, yang percaya pada gaib, dia nampak lain. Nombor 1. Yang kedua, wa yuqimunas solah, mendirikan solat dan infak. Kita bincang dulu. Solat dengan infak ini praktikal Ustaz ya. Nanti tuan-tuan akan solat Zuhur ataupun solat Maghrib ke, solat Subuh ke, dan infak. Mungkin ada yang tertanya, banyak-banyak perkara baik, mengapa orang bertakwa ni di-highlightkan 2 perkara saja, solat dan infak. Solat ni sebenarnya adalah hubungan dengan Allah, ya. Dan infak ini adalah hubungan dengan manusia. Orang bertakwa, ada yang dia kadang-kadang jaga solat tapi mungkin dia tidak infak. Itu bukan orang bertakwa. Ya, dia mesti jaga manusia, sayang pada keluarga macam tuan-tuan sekalian, sayang pada keluarga, ajak untuk baca Quran, dalam masa yang sama baca Quran, hubungan dengan Allah. Ya. Tapi kalau ada yang kata tak apalah mak baca Quran seorang-seorang, kamu buatlah kerja kamu sendiri. Sebenarnya mungkin mak belum infak lagi masa untuk ajak kepada anak-anak ke, jiran ke, kawan, boleh yang di Facebook boleh share lagi. Ya, itu satu infak, infak share. Kan? Infak share. Dan lebih daripada itu, Allah bercakap tentang infak ini tidak ada spesifik di sini. Yunfiqun ini rezeki apa saja. Sama ada masa, sama ada apa? Semangat, kata-kata berhikmah, duit, kuih. Kadang-kadang kita ingat infak tu duit saja Ustaz. Musangking kan yang kita dapat baru ni kan. Itu adalah infak. Terima kasih kita ucapkan. Kita masih lagi mengucapkan terima kasih. Pasal apa? Bukan kena bagi semua musangking. Ya, Allah cakap sini wa mimma. Kan? Daripada sebahagian rezeki, katakan Tuhan yang bagi hari tu ya, Tuhan ke puan kita tak tahu. Bila dia bagi tu dia bagi beberapa ulas kan. Sebahagian ni sahaja. Allah minta sebahagian sahaja. Ya, bukan semua. Yang itu yang kita belajar, maksudnya Allah ni tahu bahawa psikologi kita, bahawa kalau bagi semua kan ya, macam Abu Bakar bagi semua tu. Yang itu Abu Bakar level tinggi ya. Tetapi kita boleh bermula, dan tuan-tuan, makin kita percaya perkara ghaib, makin mudah solat. Makin mudah kita solat, makin kuat kita solat, kita akan mudah tolong orang. Masya-Allah. Jadi kalau katakan ni package ya. Kalau katakan ada yang kata dia ni kedekut dah tapi kuat solat, itu maksudnya keimanan perkara ghaibnya itu ada masalah. Betul Ustaz. Mengapa dia ada masalah begitu? Kerana ada kaitan dengan ayat 2, iaitu dia tidak dapat hidayah daripada siapa? Daripada Al-Quran. Mengapa dia tak dapat hidayah dari Quran tapi dia khatam Quran? Rupa-rupanya dia tidak alif lam mim. Iaitu dia tidak baca Quran dengan rasa rendah diri, ya Allah aku tak tahu, aku nak belajar isi kandungannya, tapi mungkin dia baca Quran tu khatam berapa kali? Kan, hafaz berapa juzuk, kan. Perkara-perkara itu perlu kita baiki. Lantaran apa? Kerana nanti kita kaji surah Al-Baqarah ini, orang-orang Yahudi di Madinah itu Ustaz ya, sebenarnya mereka ni ada kitab, dia berbangga dia ada kitab. Dia bangga kan, tapi sebenarnya dia tak tahu pun isi kitab dia. Ya, nanti kita akan tengok pada halaman nombor 12. Siri 12 nanti 12, ada jawapan itu, dan itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat disambung ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Yang ini berkaitan dengan percaya kepada apa yang diturunkan padamu, pada Nabi Muhammad. Ini maksudnya keimanan kepada Rasul. Kita kena ingat Ustaz ya, ini turun dekat Madinah. Salah satu audience yang mendengarnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini dia harapkan Rasul datang daripada kalangan dia. Tiba-tiba alamak, bukan daripada golongan kita lah. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Sebenarnya ayat nombor 4 ini bercerita tentang jangan kita beriman ini hanya pada orang tertentu saja. Kadang-kadang kalau orang A berceramah, okey saya percaya. Kan. Jadi itu dalam ayat yang keempat ini, percaya yang sebelum ini, percaya yang sekarang ya. Dan
Itu sebabnya bagi orang Islam kita tak ada masalah. Kita percaya pada Injil, pada Taurat, pada Zabur. Kita percaya pada Nabi Musa, Nabi Isa. Tetapi bagi umat Yahudi, ya, mereka ini apa istilahnya, ada resist sikit. Resist sikit. Dia kalau Yahudi okey, kalau bukan tak. Ya, itu sebabnya kita tidak mahu. Kalau orang Melayu, okey, saya sokong. Kalau dia Cina ke India ke, sekejap. Sebenarnya kalau ia adalah kebenaran datang daripada Allah, tak kisahlah Cina, India, Amerika ke apa sahaja pun, kita tetap juga beriman kerana yang pentingnya Tuhannya sama. Betul. Tuhannya sama. Dan nombor 5, apakah ciri orang yang betul-betul bertakwa, kesan daripada Al-Quran, wabil akhirati hum yuqinun, yakin pada hari akhirat. Jadi iman dan yakin ni ada beza, Ustaz, ya. Kalau iman ni kita percaya ada 5,000 orang yang sedang online. 6,000 Ustaz. 6,000 dah 6,000. Okey. Kita percaya. Tapi kalau yakin ni, Ustaz, yakin ni macam saya nampak Al-Quran depan mata ataupun nampak ustaz ni sekarang yakin. Yakin ni macam nampak depan kan? Nampak. Okey. Tapi akhirat saya tak nampak. Allahu akbar. Betul? Akhirat tak nampak. Yes, inilah antara perbincangan dalam tunjang nombor 7. Nanti kita tengok pada siri yang juzuk 29, 20, 30 nanti. Banyak cerita pasal akhirat. Rupa-rupanya akhirat ini adalah suatu perkara yang memang real, nampak. Subhanallah. Memang nampak. Tapi macam mana saya nak nampak? Itulah yang kita nak belajar sedikit demi sedikit. Bila kita belajar lagi Al-Quran ini, akhirat yang tak nampak itu jadi makin nampak. Makin nampak. Dan kalau seseorang itu bertakwa, kemudian dia pandang bahawa akhirat ni saya susah sikitlah saya nak percaya, ataupun saya punya amalan saya tidak menuju kepada akhirat, sebenarnya akhiratnya itu ada masalah lagi. Ya, yang kita doakan tuan-tuan, kita dapat sesuatu daripada perkara ini. Jadi kalau boleh kita baca ayat 3 4 sekali lagi, Ustaz, ya, sebagai penekanan kepada kita semua bahawa 5 ciri yang ada pada ayat 3 4 ini penting kita semak pada setiap hari, sama ada kita ini betul-betul bertakwa. Kalau belum, kita doa Allah bina takwa dalam diri kita. Sila Ustaz, ayat 3 dan 4. Terus kita baca ayat 3 dan 4, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Inilah 5 perkara yang kita akan semak berkali-kali sepanjang Al-Quran. Sudah tentu dalam surah Al-Baqarah ini akan diceritakan alladzina yu'minuna bil ghaib, ini apa cabaran untuk percaya pada perkara ghaib. Wa yuqimunas salah, bagaimana cabaran solat ini nak didirikan, bukan ditunaikan, didirikan. Ya. Dan yang ketiganya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ini adalah surah Nabi dilatih menjadi pemimpin. Kalau tuan-tuan yang di rumah ya mengamalkan 5 ciri orang bertakwa ini, jadi ayah yang bertakwa, ayah yang memimpin dengan kepastian daripada Allah. Janji Allah apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang mendapat hidayah, pencerahan daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Salah satu tanda bahawa kita ni dapat hidayah, Ustaz, ya, ialah tuan-tuan yang berada di rumah, kalau katakan tanda ya kita ni nak dapat hidayah daripada Allah, hudal lil muttaqin, dia bila dapat Alkitab sahaja, bila nak dapat hidayah ni, hidayah ini ada kaitan dengan hadiah. Oh, subhanallah. Jadi psikologinya apa? Baca Quran, okey saya suka. Macam dia dapat hadiah, itu tandanya hidayah sedang nak sampai. Subhanallah. Ya. Jadi itu sebabnya bila kita dapat satu perkara dalam Al-Quran, walaupun satu, Ustaz, ya, katakan tuan-tuan di rumah hari ni 1 jam ini, sekitar 1 jam ini dapat satu perkara saja, kena cakap alhamdulillah ya Allah dapat hadiah. Itu akan menyebabkan Allah tambah lagi hadiah kepada kita, dan Allah cakap wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang berjaya. Mereka dalam Al-Quran falaha ini berulang 40 kali. Ini kali pertama, nanti kita akan tengok berkali-kali, dan inilah yang
dikumandangkan oleh muazzin zuhur nanti ataupun subuh nanti ataupun zuhur, hayya 'alal falah. Ya, tapi hayya 'alal falah tu datang selepas hayya 'alas solah. Kita akan faham betul-betul solat ni apa, walaupun kita tahu sembahyang, tapi rupanya surah Al-Baqarah ini akan mencerahkan kita insya-Allah. Ini sebabnya 3 perkara yang boleh kita ambil daripada halaman nombor 2 ini sebagai resolusi kita. Yang pertama, kita menyerah diri dan tunduk ketika berinteraksi dengan Alkitab, dengan Al-Quran. Misalnya, kalau kita makin minta, ya Allah, tolong ajar kami, ya Allah, Rabbi zidni ilma, Allah akan pimpin. Yang pertama. Yang kedua, interaksi dengan Quran tanpa keraguan. Ya, tanpa keraguan maksudnya sebagaimana kita yakin Allah memberi kita oksigen pada setiap hari, Allah yang sama boleh beri kita lebih lagi hidayah yang lebih penting, beri ilmu yang perlu kita tambah pada setiap hari. Dan yang ketiga, jaga solat dan infak, kerana 2 perkara itu tanda bahawa kita ini mendapat hidayah daripada Al-Quran, menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang minta tolong pada Allah, jaga segala masalah, tolong ya Allah, tolong saya selesaikan. Masya-Allah. Mari sama-sama kita doa untuk kita memastikan ayat ini menjadi amalan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mana imannya teguh ya Allah, hamba-hambamu yang mana menjaga salat-salatnya, mendirikan salatnya ya Allah. Ringankan tangan kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, agar kami ini menjadi hamba-hambamu yang ringan dan suka berinfak pada jalan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, 5 ayat yang kami baca, kami belajar pada hari ini ya Allah. Jadikan ia sahabat kami, kekuatan kami, keberkatan buat kami. Mudah-mudahan ya Allah kami terus mendapat petunjuk dan hidayah daripada-Mu jua ya Allah. Mata kami suka melihat kalam-Mu Al-Quran, menangis membacanya. Lidah kami lidah yang fasih menuturkan kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak pernah jemu mendengar lantunan bacaan kalamullah Al-Quran. Tangan kami tangan yang membelik lembaran mushaf Al-Quran, mencatat ilmu-ilmu daripada-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minkum taqabbal ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Al-Quran kita semua dapat betul-betul mempelajari 5 ayat di muka surat yang kedua ini ya. Dan sebenarnya tadi kita bila bincang tentang wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, wa yuqimunas solah itu maksudnya sentiasa mendirikan ya, fi'il mudhari' ya, mendirikan solat. Sebentar lagi tuan-tuan akan mendirikan solat ya. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, sentiasa yunfiqun itu maksudnya sentiasa infak ya, sentiasa infak. Dan salah satu peluang tuan-tuan nak berinfak, kalau belum lagi infak pada hari ini, wakaf untuk ummah ya, untuk sama-sama kita menyebarkan lagi kempen Al-Quran ini kepada seluruh Malaysia, seluruh dunia ya. Mungkin pada masa akan datang nanti ada subtitle bahasa Inggeris tukar ke ataupun tukar ya, perkara-perkara yang boleh kita buat, tapi ia memerlukan kepada sokongan bersama yunfiqun daripada tuan-tuan sekalian. Jadi wakaf untuk ummah inilah
yang boleh dibawakan kepada tuan-tuan sekalian. Quran kepada pusat komuniti, ke hospital, ke mana lagi Ustaz, ke jabatan-jabatan, pusat pengajian yang ada, kerana kita yakin bahawa Al-Quran ini adalah hidayah, adalah hadiah yang kita minta pada setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi inilah kempen action amal kita tuan-tuan Ustaz ya, kerana kita dah baca, kita faham sedikit, kita ingin beramal dalam kehidupan kita seharian. Moga-moga Allah mudahkan urusan tuan-tuan. Tolong doakan kami juga dimudahkan urusan. Kita baca, kita faham, kita amal dalam apa Ustaz? Program My Quran Time yang akan berulang sekali lagi pada jam 5 petang ini di Kaca TV, jam 10 malam di Kaca TV dan juga 6 pagi di Kaca TV. Facebook masih kekal lagi insya-Allah ya, dan nanti akan juga di YouTube akan diumumkan nanti insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal.